أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf bagi masa belum berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dan saya mulakan tuan-tuan imam dan pengurusi masjid serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, para jemaah, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada malam ini untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah. Sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima daripada kami ya Allah salatana, sembahyang yang kami dirikan, wasiyamana, puasa kami ya Allah, wa takhasyu'ana, khusyuknya kami dalam melakukan ibadah, wa tadarru'ana, tunduknya kami kepadamu ya Allah, wa tammin taqsirana, sempurnakan kecacatan, kelemahan yang terdapat dalam ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar doa permohonan kami ini ya Allah. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha mengenali kelemahan diri kami ini ya Allah. Wa tub alaina, dan kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami kembali kepada fitrah kejadian kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Innaka antar rahim, engkau maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat menambah baik, menambah kecintaan kita terutamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kita kepada Islam, seterusnya dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baru lagi rasanya kita jumpa tuan-tuan, rasanya minggu lepas, baru beberapa hari. Apalah tuan-tuan, jangan jemu tuan-tuan asyik muka Ustaz Zikri, tapi jangan tengok orangnya lah tuan-tuan. Saya sebenarnya bukan antara yang terbaik, bukan yang terbaik untuk membicarakan tentang sirah, tapi mursyid lah tuan-tuan. Seorang kena baca kat depan, yang lain nak baca ni mungkin kita tak ada kekuatan nak baca kitabnya tuan-tuan, sebab satu muka ni boleh tahan panjang. Kalau kita baca seorang-seorang kat rumah tidur gitu tuan-tuan. Jadi hari ni kita bacakanlah tuan-tuan tentang sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat sebagai cara hidup kita untuk menghadapi cabaran dan dugaan terutama di akhir zaman ni tuan-tuan. Maka kita kembali semula kepada pengajian berkitab kita. 2 kali yang lalu kita secara umum tuan-tuan bertema tadabbur bulan Zulhijjah. Kemudian yang lepas, minggu lepas kita tadabbur ma'al hijrah. Jadi hari ini kita kembali kepada kitab. Tajuk kita Nabi SAW baru balik daripada Taif. Kan kita dah habis dah berbicara tentang Taif. Cuma bila kita nak pergi ke Taif, mungkin satu hari nanti ada kesempatan kita, Allah beri rezeki kepada kita dapat pergi ke Taif, maka kita akan dibawa ke satu tempat yang bernama Masjid Ibnu Abbas. Kita dah tahu dah kenapa Ibnu Abbas ada dekat situ. Kenapa Ibnu Abbas tak meninggal dunia di Mekah? Kenapa tak meninggal dunia di Madinah? Tetapi kenapa dipilih Taif? Nak duduk dekat Madinah tak sanggup, rindu kepada Rasulullah. Nak balik ke Mekah tak boleh, hijrah tu hijrah wajib, tak boleh balik semula. Maka Taif adalah pilihan bagi Ibnu Abbas. Walaupun Taif itu pernah masyarakatnya pernah menghalau Nabi SAW, membaling batu berdarah kaki Nabi, tetapi bumi itu didoakan oleh Nabi. Maka Ibnu Abbas sebagai orang yang faqih fiddin, dia faham agama,
orang yang faham agama, maka dia matinya di Taif, bukan Mekah. Pernah seorang sahabat tanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu memilih ujung hayat kamu berada di Taif? Kenapa tak pergi Mekah? Mekah kan banyak pahala. Kalau sembahyang dekat masjid aku, kata Nabi, 1000 kali ganda. Kemudian kalau sembahyang dekat Masjidil Haram, 100,000 kali ganda. Kalau ikut kita, untunglah duduklah dekat Masjidil Haram, matilah dekat Masjidil Haram, dekat Mekah kan, boleh ibadah banyak-banyak. Tapi Ibnu Abbas dia tak fikir macam tu. Dia faham agama kan. Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah kau fahamkan dia akan agama, wa allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ya Allah untuk dia faham isi kandungan Al-Quran. Ibnu Abbas orang hebat, Asyakhul Badar. Saidina Umar mengumpulkan orang-orang yang menyertai peperangan Badar, antaranya Ibnu Abbas, budak-budak. Yang lain-lain tengok, kenapa dibawanya budak ni masuk dalam mesyuarat besar negara? Kerana dia Asyakhul Badar, dia faqih fiddin, dia faham agama, tuan-tuan. Kemudian dia ahli Badar, walaupun dia kanak-kanak, tuan-tuan mati Allah. Maka Ibnu Abbas ni, tuan-tuan, hebatnya Ibnu Abbas, maka wa'allimhu ta'wil, dia faham Al-Quran, dia jadi terjemah Al-Quran, dia menafsirkan Quran, wahdihi ila siratal mustaqim, dia ditunjukkan jalan yang betul. Maknanya kalau kita nak pergi jalan yang betul, kita kena ikut macam Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sahabat dia tengok Ibnu Abbas pergi sini, dia pergi. Dia ikut Ibnu Abbas pergi mana pun pergi. Apa keputusan, dia ikut Ibnu Abbas kerana Allah tunjukkan dia. Pasal apa? Kerana doa tu khusus daripada Nabi kepada Ibnu Abbas. Tuan-tuan, maka Ibnu Abbas dia meninggal di Taif kerana bukan kerana pahala kita kalau duduk dekat Masjidil Haram pada pendapat kita pahala yang banyak, tetapi dosa pun berganda juga. Yang itu kita takut dosa ni, tuan-tuan. Dosa tu pasti akan masuk dalam neraka kalau kita tak taubat, tuan-tuan. Maka Ibnu Abbas orang yang faqih, tuan-tuan. Maka habis perbicaraan kita berkaitan dengan Taif. Cuma tuan-tuan, bila kita sebut doa ni, tuan-tuan, kita ada anak kan, kita ada cucu, doa ni yang biasa kita bacakan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, pegang kepala dia, tuan-tuan, pegang kepala anak-anak kita. Kalau kita seorang cikgu, peganglah kepala anak murid, tuan-tuan, pegang kepala dia. Kemudian Allahumma faqihhu fid din. Kalau lelaki, faqihhu fid din. Hu tu lelaki ya, tuan-tuan. Ya Allah, kau fahamkan dia akan agamamu ya Allah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi ila siratal mustaqim. Kita baca doa tadi, letak dekat ubun-ubun kepala anak kita. Tuan-tuan, ini yang ulama-ulama biasa buat lah, tuan-tuan. Dia pegang kepala anak tu, dia baca, inilah doanya. Antara lain doa yang dibaca adalah doa kepada Anas ibn Malik. Tuan-tuan, dua orang ni kanak-kanak, tuan-tuan. Dalam ranking perawi hadis yang atas sekali Abu Hurairah lah, Abdurrahman ibn Sakhar kan, 5,000 lebih, dekat 6,000 lebih hadis yang diriwayatkan. Ranking kedua, tuan-tuan, Ibnu Umar, kanak-kanak, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik, kanak-kanak juga, tuan-tuan. Kemudian ranking yang keempat Ibnu Abbas, kanak-kanak juga, tuan-tuan. Abu Hurairah walaupun di ranking pertama, dia masuk Islam 3 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak hebat, tuan-tuan, kita nak dapat redha Allah, tak perlu jangka masa yang panjang. Kadang-kadang lama sangat kita Islam, tepu kita dengan Islam, tuan-tuan. Sampai hukum Allah pun kita lawan. Kita semayang lama sangat, dah 60 tahun kita semayang, sekali ada orang nak betulkan, tak boleh betul. Susah nak betulkan, tuan-tuan. Susah nak betulkan. Tuan-tuan, tadi petang, tuan-tuan, ada seorang jemaah ni, tuan-tuan, dia semayang, habis semayang, dia jumpa, Ustaz, ada seorang ni, dia kata, tadi dia rokok bersama saya di masbuk. Dia rokok bersama saya, dapatlah rakaat pertama. Dia rokok, kemudian imam tu pun dalam berapa second tu dah, Sami Allahu liman hamidah, dia dapatlah satu rakaat, kan. Dan dia serentak ni tuan, habis salam, tuan-tuan, habis salam imam, saya bagi salam sebab saya dapat satu rakaat kan, yang pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba pakcik ni bangun, tambah satu rakaat. Dia jadi keliru,
Dia bukan keliru pasal orang tu, dia keliru pasal diri dia. Aku tadi sebenarnya berapa rakaat? Tapi dia yakinlah, tuan-tuan, dia memang rakaat pertama tu dia dapat rakaat. Kemudian dia bagi tahu pada jemaah tadilah, pak cik tadi tak terima, tuan-tuan. Dia tak terima. Aku lagi lama semayang daripada engkau. Habislah tuan-tuan. Tuan-tuan, kanak-kanak tuan-tuan, dia meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Dia hebat dalam tempoh dia kecil. Jangan kita sombong dengan anak-anak kecil, kadang-kadang dia lebih hebat daripada kita. Saidina Hasan, Saidina Husain ajar orang tu untuk ambil wuduk. Kan tuan-tuan, kadang-kadang kita ni beribadah adat. Kita korban adat. Kan tuan-tuan, bukan ibadat, dia adat. Orang semua korban, aku korban lah. Orang semua semayang, aku semayang lah. Kan? Orang puasa, aku pun puasa lah. Tuan-tuan, ilmu ni berkembang. Tuan-tuan, kita kena terima ilmu, tuan-tuan. Cuma mungkin kaedah kita nak nyampaikan ilmu beradab. Kan kita orang muda nak tegur orang yang lebih tua, caranya beradab. Cuma dia kata, saya dah cukup beradab dah Ustaz. Saya cuma tanya je. Ji, tadi semayang, saya rasa macam kita saing je. Dia beradab lah, berlapik sungguh lah. Tapi akhirnya tak diterima. Tuan-tuan, yang ni kita tak nak lah tuan-tuan. Abu Hurairah, tuan-tuan, kenapa sahabat tak cakap, engkau baru masuk Islam 3 tahun, sibuk nak meriwayat hadis, cerita tentang Nabi. Aku ni dah berpuluh tahun dah dengan Nabi. Ada? Abu Bakar kata gitu? Tak ada, tuan-tuan. Maka level kita, tuan-tuan, bila kita Islam, kita nak laksanakan Islam, dia tak ada level sekejap ataupun lama. Saya ni baru 3 tahun jumpa masjid. Sebelum ni saya kerja sampai pencen, tak ada nak pergi masjid, nak puasa, tak ada puasa dah. Tapi bila pencen ni duduk dengan kawan-kawan yang pergi masjid, tergerak hati pergi masjid. Tuan-tuan, jangan rendah diri. Kerana kadang-kadang kita lebih hebat daripada orang yang dah lama semayang. Jadi tuan-tuan, kita teruskan. Kita istiqamah sahaja tuan-tuan. Walaupun kita tak ada ilmu, kadang-kadang nak baca surah tu tuan-tuan. Kalau sembahyang tu orang rumah kita dah tahu dah. Lepas ni mesti inna a'tainah. Tuan-tuan, rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Tak apalah tuan-tuan, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad lah. Tak apa tuan-tuan, istiqamah saja dengan ilmu yang kita ada. Kita tambah sikit tuan-tuan. Jadi saya pun tak banyak ilmu tuan-tuan, cuma kita nak kongsi. Kita nak berkongsi. Maka Anas bin Malik ni tuan-tuan, Nabi SAW, Anas ibn Malik al-Ansari. Dia Ansar. Maknanya apa? Dia orang Madinah. Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi tak bawa apa-apa tuan-tuan. Sahabat pun memang sehelai sepinggang. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, ramai orang menawarkan penempatan rumah. Duduklah rumah aku ya Rasulullah. Duduk ni, aku ada homestay, aku ada ni. Dia tawarkan macam-macam. Makanan, Nabi datang bawa pakaian, dihadiahkan pakaian, hadiahkan macam-macam hadiah. Tuan-tuan, tetapi ada seorang wanita ni tuan-tuan, seorang perempuan, makanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni orang miskin. Ya Rasulullah, ana miskin. Aku tak ada apa-apa aku nak bagi engkau. Berbanding orang lain datang bawa hadiah, bawa itu, bawa ini kan. Dia datang dengan anak dia datang, dia kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi kat engkau Rasulullah. Tapi aku ada seorang anak. Ini suamiku Malik. Nama anak aku Anas. Maka Anas ibn Malik, ambil dia ya Rasulullah, jadi khadam kau ya Rasulullah. Ketika itu Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Maka bila Nabi wafat, umur Anas bin Malik umurnya baru 20 tahun. Kalau yang dulu belum boleh mengundi lagi. Mengundi pun belum boleh lagi tuan-tuan. 21 kan mengundi dululah, sekarang dah 18 lah. Tuan-tuan. Jadi Anas bin Malik termasuk dalam golongan kanak-kanak. Tuan-tuan, Anas bin Malik. Aisyah pun sama, lebih kurang. Sayyidatina Aisyah pun periwayat hadis yang banyak. Tuan-tuan, semua kanak-kanak. Kan? Tuan-tuan, yang ranking tertinggi. Tuan-tuan. Maka ini kita dapat manfaat daripada mereka. Anak-anak ni kadang-kadang kita boleh belajar daripada dia. Tuan-tuan, jadi kita jangan sombong untuk berubah. Tuan-tuan. Maka Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah, aku pernah dengar Nabi kata gini, aku pernah dengar Nabi kata gini. Tuan-tuan, Nabi pindah ke Madinah, umur Nabi berapa tahun? Tuan-tuan, umur Nabi ketika pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, Nabi umur 40 tahun. 40 tahun, 13 tahun dakwah dekat Mekah. Maknanya umur Nabi pindah umurnya 53 tahun, 54 tahun.
Tuan-tuan, maka perang Badar berlaku pada tahun kedua. Nabi umurnya baru 55 tahun. 56 tahun lah. Tuan-tuan, lebih kurang. 56 tahun, 55 tahun. Orang tua ni tuan-tuan, bila jalan dengan cucu, budak kecil, kita bawa motor, kita round kampung, apa kita cakap dengan cucu kita? Parit ni jangan main ni, dalam ni. Kita cerita nasihat. Kita jalan-jalan, kita cerita tentang benda baik. Benda macam ni jangan buat, benda ni tak baik. Maka Nabi suka nasihat. Tuan-tuan, Nabi suka nasihat dengan Anas bin Malik. Sebab itu di antara periwayat yang paling banyak. Sami itu Rasulullah SAW apa? Aku pernah dengar Nabi kata begini, sebab Nabi suka nasihat. Kan? Nabi suka nasihat. Maka Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi SAW. Hei Anas, Nabi pegang kepala dia. Nabi suka budak-budak, tuan-tuan. Kita ni orang tua tak suka budak-budak. Budak-budak datang masjid, kau orang pergi belakang sana. Sibuk. Tuan-tuan, ini bukan sunnah Nabi. Sepatutnya kita sama-samalah susunkan budak tadi. Sama-samalah kita bekerja sama. Tuan-tuan, Nabi tak ada, tuan-tuan. Boleh bayang tak Saidina Hasan Hussein main dekat kepala Nabi SAW ketika sujud? Adakah dia datang senyap-senyap terus duduk atas kepala Nabi? Tak, tuan-tuan. Budak-budak dia akan berlari. Paling maksimum yang dia paling dah buat, dia akan duduk di kepala atuk dia. Nabi SAW, Nabi tak marah. Nabi jadi imam. Subhanallah. Tapi kita bukan main marah dengan budak-budak. Soft, tuan-tuan. Kalau tengok beberapa masjid besar, ada satu nanti ni macam akrilik ke apa tu, soft kanak-kanak ujung sana. Ini kosong lagi ni. Mukhalafah sunnah, tuan-tuan. Nabi tak ajar. Budak-budak lelaki kanak-kanak dia mesti hampir dengan saf lelaki dewasa, tak lebih daripada 4 kaki setengah, 3 hasta. Jangan main. Kita suruh dia ke belakang, kita lawan siapa? Tuan-tuan, mana nanti dia kacau kita semayang, tuan-tuan. Nabi tak cakap macam tu. Nabi suruh didik, ada tarbiyah. Janganlah terus imam, jangan terus semayang. Makmum janganlah terus semayang. Susun dulu. Sayang Nabi budak-budak. Tuan-tuan, kita sayang budak-budak. Budak-budak datang ni, ajak dia. Kalau dia main biasa budak-budak. Kalau dia duduk sini dengan kuliah gini je, pelik kita. Kan? Itu bukan budak-budak, tuan-tuan. Tapi ada uslub tarbiyah. Tuan-tuan, uslub tarbiyah. Tuan-tuan, Anas bin Malik, Nabi pegang kepala dia. Sama macam Ibnu Abbas. Akhirnya, dia sama-sama jadi periwayat hadis yang paling banyak. Manfaat ni banyak kita dapat. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Allahumma tawwil umrahu. Ini doa yang kita biasa baca ketika akikah. Kalau ulama' dia pegang kepala anak tadi, dipegang, dia sebut, baca doa Ibnu Abbas tadi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil wahdihi ila siratikal mustaqim. Itu yang pertama. Kemudian ada doa lagi satu, Anas bin Malik. Allahumma tawwil umrahu. Ya Allah, kau panjangkan umur dia, ya Allah. Kau panjangkan umur dia, ya Allah. Maka Anas bin Malik antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Yang terakhir. Antara 124,000 kan. Sahabat Nabi ya. Dia yang terakhir meninggal dunia. Anas bin Malik. Antara yang terakhir. Tuan-tuan, maknanya umurnya cukup panjang. Atau lebih. Maka ni Anas bin Malik. Tuan-tuan. Kemudian, Allahumma tawil umurahu wa akfir malahu. Dan banyakkan harta dia, ya Allah. Nabi doakan dia. Dan sejarah sirah membuktikan sahabat Nabi yang paling kaya Anas bin Malik. Orang lain kebun melawas, kebun sawit melawas. Tuan-tuan, harga tinggi tapi buah tak ada. Tuan-tuan, buah tak ada. Anas bin Malik, kebun dia penuh, tuan-tuan. Penuh tandan-tandan, tuan-tuan. Kaya tak? Kaya. Tuan-tuan, Allahumma akthir malahu, banyak harta dia. Anas bin Malik orang yang kaya, sahabat Nabi SAW, antara yang antara jaminan masuk syurga radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Anas bin Malik. Jadi nak jadi kaya salah ke? Tak salah, tuan-tuan. Kaya, minta kaya, tuan-tuan. Ya Allah, jadikan aku orang kaya yang beriman, seperti anak Abdul Rahman ibn Auf, seperti Anas bin Malik. Ya Allah, kayakan aku, ya Allah. Amin. Doa, tuan-tuan, senjata kita tu, tuan-tuan. Jangan minta, cukuplah ni. Tak nak, minta lebih. Tuan-tuan, nanti zakatnya pun lebih. Masjid pun dapatlah duit 100, asyik RM1 aja. Tuan-tuan, bila nak kaya, kayalah, tuan-tuan. Maka
Nabi doakan dia, Allahumma akthir Allah tawil umurahu, panjangkan umur, kemudian banyakkan harta dia, wa akthir auladahu wa akthir waladahu, dan ramaikan anak cucu zuriat siapa? Anas ibn Malik. Ratus zuriat dia. Beratus. Tuan-tuan, beratus. Kita 7, 8, 9 campur-campur anak bini apa semua, cucu mungkinlah dalam 24. Dia beratus, tuan-tuan. Ramai. Tuan-tuan, keturunan zuriat dia yang terbaik, yang lahir daripada insan yang terbaik. Tuan-tuan, doa daripada Nabi SAW, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam syurga. Itu doa Nabi. Untungkan Anas bin Malik. Untung, tuan-tuan, kita ni duduk dengan budak-budak, tuan-tuan, duduk dengan dia, jangan diam, jangan marah budak tu, cerita tentang kebaikan. Duit banyak tu, kalau saya, tuan-tuan, anak murid saya, dia kan ada duit banyak, tuan-tuan, ada saya tengoklah cikgu-cikgu selalu cakap, duit banyak-banyak tu jangan belanja semua, simpan duit tu. Datang dekat saya tak cakap simpan. Ui, banyak duit, banyak sedekah, belanja kawan-kawan. Tuan-tuan, Islam semua menabung. Ada tengok, bagi hadis kita, bagi Islam ajar kita tarbiyah anak suruh menabung. Ada. Kita ajar anak kita menabung. Islam suruh keluarkan harta, kita suruh simpan harta. Tuan-tuan, kita didik anak kita untuk kedekut. Betul tak? Tuan-tuan, kita makin banyak kan duit dalam tabung haji, berapa ribu? Kan makin kedekut kita. Makin kedekut, tuan-tuan. Kita menabung, kita kedekut. Tapi belanjakan harta. Cuma menabung ini dunia aku. Nabi kata, kamu lebih tahu tentang dunia kamu, buatlah. Menabung boleh, tapi jangan jadikan itu amalan sebagai apa? Amalan kita, tuan-tuan. Menabung tak betul. Menabunglah sebahagian, tapi kena bagi tahu, ni tolong belanja kawan-kawan. Itu saya kata, kalau saya lah, tuan-tuan, kalau cerita dengan mak dia, mati juga saya. Kan, pasal habis je duit ni. Ustaz Zikri suruh belanja. Belanjalah. Memang suruh belanjakan ke jalan Allah, ikhlas. Tolong, kalau ada orang yang miskin, bapak dia bagi RM1. Mi RM1. Air, kenapa? Dibagi air kowe. Alah, tuan-tuan, kita je boleh minum air kowe, budak-budak. Dia tengok kawan dia minum air sirap. Kesian dia. Kan, tuan-tuan? Kita pun bahagilah. Cuma kalau sekolah saya lah, saya cikgu. Kantin saya orangnya, Allah, pemurah. Budak tu nampak, dia duduk tengok. Nak apa? Kok tak ada duit? Ambil. Allah, tengok tak miskin pun makin kaya. Tuan-tuan, kita bagi. Tuan-tuan, kita didik anak kita. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam syurga. Kita ajar, tuan-tuan, kita doakan dia. Kita duduk, mudah-mudahan jadi anak soleh. Doalah tu. Kan? Tuan-tuan, doalah tu. Jangan kita marah dia, tuan-tuan. Dia main tu, tangkap dia. Tangkap dia sini. Oh, ligat betul budak dia, pegang dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takut dia, tuan-tuan. Senyap dia rasa-rasa, tuan-tuan. Kita buatlah, tuan-tuan. Apa cara pun untuk dekatkan anak-anak kita dekat masjid. Tuan-tuan, jangan dimarah budak-budak lah. Tuan-tuan, tapi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Itu ada uslub tarbiyah. Itu uslub Nabi SAW. Maka Anas bin Malik didoakan oleh Nabi, Allahumma tawil umurahu wa akfir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ini doa ni boleh baca untuk anak kita, tuan-tuan. Sambil-sambil sikat rambut, doa. Allahumma tawil umurahu wa akfir malahu, banyakkan harta dia, ya Allah. Wa akthir waladahu, ramaikan anak dia supaya dia boleh didik anak-anak ni jadi anak yang soleh, solehah. Boleh doakan kita masa kita mati, duduk dalam kubur yang gelap tu, kan didoakan kita, percaya balik. Kan, kalau kita nak kena sebat, tiba-tiba datang doa anak-anak yang soleh, maka berhenti sebatan tadi, siksaan kubur tadi. Untung tak ramai anak? Untung, tapi anak yang semayang lah kita tinggalkan. Kalau anak tu tak semayang, tak jadi. Maka ini didikan Rasulullah SAW. Apa kata Anas bin Malik? Aku didoakan oleh Nabi SAW, semua jadi. Aku panjang umur, semua sahabat-sahabat dah meninggal. Aku tak meninggal lagi, hidup lagi. Kata Anas bin Malik, aku hidup lagi. Doa Nabi. Kemudian Nabi doakan aku kaya. Memang aku banyak harta macam-macam harta. Luar negeri, dalam negeri, semua ada. Tuan-tuan, nak kata zuriat aku beratus ni, banyak. Cuma satu je aku tak dapat lagi, kata Anas bin Malik. Doa Nabi ni kepada aku ada 4 tadi, satu je aku belum dapat, masuk syurga.
Syurga itu aku belum dapat lagi. Tuan-tuan, mati Allah. Maka Anas bin Malik syurga. Sebab dia radhiyallahu anhu, Allah redha kepada dia. Tuan-tuan, mati Allah. Ini Anas ibn Malik. Banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada anak kecil ni. Anas bin Malik. Tuan-tuan, Anas bin Malik ni, kalau kita pernah dengar doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Pernah dengar kan doa tu? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hati aku ala dinik, atas agama Islam ni, atas landasan agama Islam. Hadis ni tuan-tuan, hadis daripada Anas bin Malik. Sebab tu Nabi pernah cerita, Nabi duduk dengan Anas bin Malik, Nabi doa. Bila Anas bin Malik ada, Nabi doa. Allahumma ya muqallibal qulub. Nabi doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati kami ini, ya Allah. Sabbit qalbi ala dinik. Kau tetapkan hati kami ini di atas landasan agama Islam. Dia doa, dia pegang Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita dengan kita. Kan? Dia tanya, Anas bin Malik ni, dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kau doa macam tu? Kenapa kau doa macam tu? Amanna bik. Kami beriman kepadamu ya Rasulullah. Kami beriman dengan Tuhanmu Allah. Kami beriman, kau kenal kami. Kau kenal kan Bilal bin Rabah, letak batu pun tak gugur iman. Kenapa kau cerita pasal jangan bolak-balikkan iman? Sahabat ni kuat iman dia. Kita punya iman kuat tak tuan-tuan? Weh, orang nak ubah iman kita susah tuan-tuan. Susah. Ajak ni. Tak nak, saya cekal ni. Tapi belum tentu juga. Di hulu je duit 100. Berubah. Berubah kita. Tuan-tuan, bagi topi, bagi payung. Berubah terus. Subhanallah. Lagilah kalau bagi tanah. Tuan-tuan, iman kita ni tuan-tuan boleh berubah bila-bila masa. Nabi pun doa. Tuan-tuan, Nabi pun doa. Apatah lagi iman kita yang biasa-biasa ni. Tuan-tuan, maka apa kata Anas bin Malik? Amanna bik wa bima ji'ta bih. Dan apa yang kau bawa Quran, semua kami terima. Semua kami terima. Kenapa kamu masih bimbang ya Rasulullah? Anas bin Malik tanya Rasulullah, kenapa kau masih bimbang? Kenapa doa kau bersungguh-sungguh macam tu sekali? Seolah-olah kau bimbang kami ni, iman kami boleh bertukar, boleh kufur semula. Maka apa kata Nabi SAW? Anas, naam, ya, aku kenal kamu. Tetapi kena ingat, qulub, innal qulub, sesungguhnya hati. Nampak? Orang tua cakap dengan budak. Sesungguhnya hati ni bainal asabi'ain, di antara dua jari, min asabi'illah, di antara dua jari-jari Allah. Hati ni ada kat tengah-tengah. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya letak handset, tak boleh pula nanti jatuh. Tuan-tuan, ni ni hati. Ni contoh ni hati tuan-tuan. Innal qulub, sesungguhnya hati ni dia di antara, innal qulub bainal asabi'ain, di antara dua jari Allah. Jangan bayang tuan-tuan jari Allah ini, kita nak cerita je macam mana dia boleh berbolak-balik. Kemudian yuqallibuha, Allah gini je, kaifa yasha, bila-bila masa. Nampak hati kat mana? Hati dia dah sini dah. Tuan-tuan, dia boleh berbolak-balik tuan-tuan. Hati kita ni, hari ni kita sayang, besok kita benci. Betul tak tuan-tuan? Pernah tak orang yang paling kita benci akhirnya jadi isteri kita? Tuan-tuan, ada seorang kawan saya tuan-tuan, daripada kecil tuan-tuan, sekolah rendah, dengan saya sekolah rendah. Tuan-tuan, sekelas, gaduh aja kerjanya. Bergaduh ya tuan-tuan. Kalau dia lalu tu, budak perempuan tu lalu, dia mesti kaki dia, jatuh budak tu, ketawa. Bergaduh je tuan-tuan. Tarik kerusi tu biasa tuan-tuan. Pernah kawan saya yang lelaki tu kena ikat tali kasut dia. Diikat dekat itu sekolah menengah tuan-tuan, tampuk, saya ingat lagi tuan-tuan, diikat tuan-tuan, tali kasut tu dulu diikat. Jadi budak ni, kawan saya ni bangun berdebuk jatuh. Gaduh aja kerjanya. Laki bini sekarang tuan-tuan. Dah ada 2-3 orang anak. Subhanallah. Tuan-tuan, hati ni dia boleh berubah. Dia akan berubah ikut dia je. Ya muqallibal qulub. Sebab tu kita kena minta dengan Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tuan-tuan, guru saya, ustaz saya dulu, dia kalau doa lepas sembahyang, dia tak panjang, pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia akan baca doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dia baca apa? Allahumma ya muqallibal qulub, saddid qalbi ala dinik. Qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia baca doa-doa yang simpel-simpel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah habis. Tuan-tuan. Tapi doa tadi dia menyeluruh. Hati ni tuan-tuan. Hati lah punca kepada maksiat-maksiat lain ni, zahir ni. Tangan kita berpunca daripada hati. Apa yang kita tuturkan bermula daripada hati. Doa yang muqallibal qulub jangan kita tak baca masa sembahyang. Mesti kena baca. Mesti kena baca. Sebab inilah doa Nabi SAW. Maka Allah akan bolak-balikkan. Ikut suka Allah lah. Allah Tuhan. Tetapi bila kita minta, kan, ya Allah, tetapkan hati aku ni, Allah, di atas landasan agama Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan mati kita dalam keadaan Islam. Tuan-tuan, pasti syurga kita, tuan-tuan. Kita ni duduk sini ni nak syurga, tuan-tuan. Saya ni penat-penat tadi ni. Rasa macam nak cancel ni kuliah. Tapi bila fikir ada makanan, kan, dah masak kan. Aduh, sebab salah betul. Tuan-tuan datang jugalah. Tuan-tuan hati. Tuan-tuan hati ni, tuan-tuan, kita kena didik dia. Dia boleh berbolak-balik. Jadi kita kena didik dia. Didik perlahan-lahan, mudah-mudahan dia cekal. Tuan-tuan Jadi Allahumma ya muqallibal qulub, saddid qalbi ala dinik. Antara tuan-tuan kaedah ataupun cara yang diajarkan oleh guru-guru kita, kalau guru saya dia suka kata apa? Tuan-tuan amalkan qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad. Ada orang kan dia pelekeh kita kan, imam ni dah tahu dah rakaat kedua ni apa kan, rakaat kedua dah tahu dah qul huwallahu ahad, dia bantu sayang tahu dah. Rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Ada seorang sahabat dia, tuan-tuan, dia suka baca qul huwallahu ahad. Apa solat pun qul huwallahu ahad. Masa dia berjalan, masa dia berlari, masa dia duduk, masa dia termenung, semua qul huwallahu ahad. Mulut dia ni sentiasa. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dengar yang lelaki ni suka baca qul huwallahu ahad, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi lagi dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan ni ya Rasulullah, dia ni suka baca qul huwallahu ahad. Remeh lah. Qul huwallah, budak kecil pun hafal. Kenapa tak baca surah Mulk panjang kan? Tuan-tuan Yasin panjang kan? Surah surah Kahfi kan panjang, itulah bagus, ada faedah-faedah dia dan sebagainya, banyak fadilat-fadilat. Maka apa kata, wa ka'anna ar-rajul yataqalluha, seolah-olah lelaki ni tadi meremehkan lelaki yang baca qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, kalau kita pernah meremehkan imam baca qul huwallahu ahad, lagi-lagi tuan-tuan jangan, tuan-tuan, sebab qul huwallahu ahad ni dia kalimah tauhid. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, satu. Ahad satu. Allahus samad, Allah itulah tempat kita datang memohon. Apa hajat Allah? Nak kaya Allah, hati susah Allah, kena buang kerja Allah, kita mengadu dulu. Bukan kita ngadu kat YB. Kita ngadu kat Allah dulu. Kita ngadu kat Allah dulu, baru kita usaha jumpa tok imam ke, tok ketua ke, kan? Ngadu dengan Allah dulu. Tuan-tuan, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tak diberanakkan, tak diperanakkan, tak beranak, tak diperanakkan, semua tak ada. Tunggal. Tunggal. Jangan fikir dah lepas tu. Tunggal macam mana? Mana mungkin tak beranak? Jangan fikir. Allah tu tunggal, dia satu je, tak beranak, tak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun sesuatu di dunia ni yang menyamai Allah. Tu saya kata tadi, bila kita buat jari tadi, jangan bayangkan jari-jari Allah. Sedangkan Nabi kata asabi'illah, jari Allah. Ini contoh. Jangan bayangkan Allah punya jari. Jangan. Jari Allah wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita tak boleh bayang, tuan-tuan. Maka ayat ni tadi, tuan-tuan, ayat tauhid. Dia mensabitkan hati. Mengukuhkan hati. Bacalah qul huwallahu ahad. Kalau kita rasa kita ni macam malas nak sembahyang, tak apalah, kena seksa, kan? Masyitah, masyitah dia buka tudung tu. Tu hati dia muqallibal qulub tu. Allah dah bolak-balikkan hati dia. Daripada dia pakai tudung, dia isytihar, dia buka tudung. Ramai kan? Mama embung,
Isytihar, nak buka-buka je lah. Tak payahlah isytihar. Di isytihar, dosa tu susahlah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah dibolak-balikkan oleh Allah, maka dia lawan Allah. Sedangkan hukumnya qat'i, tutup aurat tu wajib, tapi di isytihar. Lawan Allah tak? Lawan Allah tu tuan-tuan, jangan main-main. Jadi kita tuan-tuan selalu baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lelaki ni dia cakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku dah kasih qul huwallahu." Dia macam memperlekeh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Walladhi nafsi biyadihi." Yang mana aku ni di tangan Allah. Innaha la ta'dilu sulusul Quran. Sesungguhnya qul huwallahu ahad tu sebenarnya di sulusul Quran, 1/3 daripada Quran. 1/3 daripada Quran. Maknanya kalau kita baca 3 kali, 1 Quran kita baca. Dia punya faedah dia tu, dia punya manfaat dia punya kelebihan dia, seolah-olah kita baca 1 Quran. Mampu kita tak baca 1 Quran satu hari? Tak sempat tuan-tuan, kita banyak kerja. Baca qul huwallahu ahad pagi-pagi tu sambil buat kereta, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi sekali. Tuan-tuan, kita baca qul huwallahu ahad kan tahlil kan? Kenapa kita baca la ilaha illallah Allahu akbar? Kenapa? Sebab itu sunnah Nabi. Bila Nabi khatam Al-Quran sampai wadduha, Nabi baca apa? La ilaha illallah Allahu akbar. Khatam. Kenapa kita tahlil, kita baca la ilaha illallah Allahu akbar? Kita bukan khatam Quran. Tapi kena ingat, kita baca qul huwallahu tu 3 kali. Nampak tak? Tok guru kita ajar kita. Kenapa baca 3 kali? La ilaha illallah. Bid'ah tu Nabi tak buat. Nabi buat bila khatam Quran, baca daripada alif lam mim sampai habis, baru baca la ilaha illallah. Tapi kita tahlil, kenapa kita baca la ilaha illallah baru kita baca qul a'udzu birabbil falaq? Sebab apa? Sebab kita baca 3 kali qul huwallah menyamai dengan satu Quran yang kita khatamkan. Maka kita baca la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Sunat kita tambah lagi walillahil hamd. Baru baca qul a'udzu birabbil falaq. Habis qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Habis. Ulang balik Fatihah. Tapi kita stop sampai amin. Sepatutnya kita kena baca sampai ayat ke-5 surah Baqarah. Ulang balik. Itu semua hadis ni riwayat daripada tuan-tuan, banyak hadis yang mengulang Quran ni. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Tu hebatnya Anas bin Malik, dia banyak amalan untuk kita. Tuan-tuan, masya-Allah. Ini 1/3 daripada Quran. Tuan-tuan, satu hari Anas bin Malik juga cerita. Ini kita cerita Anas bin Malik, tuan-tuan. Dia balik daripada peperangan Tabuk. Kita pernah ceritakan perang Tabuk, perang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang terakhir. Tuan-tuan, tahun bulan Rejab tahun ke-8. Rejab tahun ke-8. Sya'ban bulan Rejab tahun ke-9. Minta maaf tuan-tuan. Bulan Rejab tahun ke-9. Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pensyariatan haji. Jadi ingat tu tuan-tuan. Maka bulan Rejab tahun ke-9 ni berlaku peperangan Tabuk. Perang Tabuk tak berlaku perang kan tuan-tuan kan? Raja Rom lari. Pasal dia sebenarnya mengakui tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak berani nak serang. Pasal kalau dia serang, dalam Injil dah sebut dah. Dia tak akan kalah di masa zaman kehidupan dia. Dalam kehidupan dia, kalau perang tak pernah kalah Nabi akhir zaman ni. Tuan-tuan, maka dia kata, buat apa kita nak perang? Kalah saja kan. Tuan-tuan, malu kan. Jadi, tuan-tuan, tak berlaku perang Tabuk. Cuma perang Tabuk ni banyak manfaat yang kita boleh ambil sikit-sikit, tuan-tuan. Maka Anas bin Malik dicerita apa, tuan-tuan? Hadis ni disebut dalam kitab tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi disebutkan hadis ni, tuan-tuan, dalam menafsirkan surah Qul huwallah tadi lah, surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan, apa katanya? Maka Anas bin Malik kata apa? Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Kami ni, Anas bin Malik, dia cerita, kami dengan Rasulullah masa tu dekat perang Tabuk. Dekat Tabuk lagi ni, belum balik lagi, 30,000 tentera kan? 30,000 tentera. Maka Fatalaqat Syam, maka pagi tu lepas sembahyang
maka terbitlah matahari. Bayda laha syu'a'un wa nur. Satu cahaya yang sangat terang, lain cahayanya daripada hari-hari yang lain. Dia punya cahaya tu lain macam. Dia punya putih tu macam cantik. Itulah tuan-tuan. Pelik dia. Sahabat-sahabat 30,000 tengok ni. Memang lain lah. Kenapa pagi ni lain macam? Gitu. Kita pun pagi tadi lain macam juga. Mendung. Kan tuan-tuan? Tak, ini bercahaya. Cantik cahayanya tapi menyinar dia lain macam. Kemudian fa'ata Jibril. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lam araha fi ma madha tala'at qattun kadzalik. Kami tak pernah jumpa terbitnya cahaya yang sebegitu cantik. Maka apa kata Anas bin Malik? Ketika itu datang Jibril kepada Nabi, faqala lahu ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah. Maka Rasulullah pun tanya Jibril, Jibril, wahai Jibril, mali arsyam tala'at bayda bi syu'ain lam araha tala'at kadzalik fi ma madaqat. Ya. Kenapa hari ini matahari terbit cahayanya lain macam hari-hari sebelum ni? Pelik, cantik. Dia punya cahaya tu halus putih. Maka apa kata Jibril? Jibril kata faqala li anna dzalika li anna Muawiyah ibn Muawiyah al-Aslami As-Sulami. Muawiyah bin Muawiyah As-Sulami. Orang Arab ni suka nama bapa nama anak sama. Nama sama. Memang ada tuan-tuan, ada seorang kawan saya nama bapa dia dengan anak sama. Kalau kita kan lain. Nama kita Noh. Noh aja. Tapi anak kita Muhammad Amirul Irfan bin Noh. Kan lain nama kita. Tak nak letak nama kita Jaafar. Ada tuan-tuan. Nama Jaafar anak kita. Dah tak ada dah. Tak glamour kan tuan-tuan. Maka nama Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Tuan-tuan, minta maaf. Saya sebut tadi apa? As-Sulami. Al-Laythi. Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Kerana apa? Kata Jibril. Kerana Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Sahabat kau kan? Ya Rasulullah. Tuan-tuan, 30,000 pergi ke Tabuk. Ada sahabat yang tinggal dekat Madinah. Ramai. Tuan-tuan, orang-orang tua, orang-orang uzur, orang-orang yang tak ada kenderaan tapi nak pergi tapi tak ada kenderaan. Tabuk ni peperangan yang menguji akidah, yang menguji kesabaran. Masa tu buah tengah ranom nak petik. Tuan-tuan, pula tu perjalanan bulan kemarau. Tuan-tuan, ramai orang tak pergi. Tuan-tuan, lagi kalau orang-orang yang dah uzur dia tak pergi, duduk kat Madinah. Apa kata Jibril? Seorang kawan sahabat ni Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi tuwaffa bil Madinah. Tuwaffiya bil Madinah. Dia telah meninggal dunia di Madinah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Muawiyah bin Muawiyah ni kenapa kalau dia mati pun? Apa kata ni? Fa ba'atsallahu 70,000 malak yusalluna alaihi. Maka datang Allah putuskan 70,000 malaikat. 70,000 malaikat datang Allah putuskan. Sehingga berubah warna matahari tadi kerana malaikat 70,000 turun. Subhanallah. Tuan-tuan, mati Allah, kita berhenti sekejap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak sambung, khalasahkan perbahasan kita, habiskan hadis ni. Tuan-tuan, Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi dikhabarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW dia telah meninggal dunia dekat Madinah. Maka Nabi SAW kenapa kaitannya dengan matahari tadi? Kerana 70,000 betul lah. Fa ba'atsallahu 70,000 malaikat yusalluna alaihi. Turun nak berselawat, nak sembahyang kan Muawiyah ibn Muawiyah Al-Laythi. Wa mimma dzalik, kenapa sampai macam tu sekali? Apa amalannya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi? Nabi tanya. Nabi pun tanya tuan-tuan. Masa tu Anas bin Malik ada bersama Nabi, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dekat dengan orang yang beriman, dekat orang baik, kita jadi baik. Tuan-tuan, maka ini Anas bin Malik. Maka Nabi kata apa? Jibril kata apa? Kana yaktsaru qira'atan qul huwallahu ahad ana al-laili wa ana an-nahar. Dia ni orang yang suka sangat baca qul huwallahu ahad sepanjang malam, sepanjang siang. Sering baca qul huwallahu ahad.
Kan? Selalu baca qul huwallahu ahad pada waktu siang, kemudian dalam keadaan dia berjalan, diri, duduk, dia suka baca qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, sahabat Nabi tak semua hebat. Dalam beratus ribu sahabat Nabi yang kita kenal berapa? Tak ramai sahabat Nabi yang ulama, yang fuqaha, tak ramai, tuan-tuan. Antaranya Anas bin Malik yang kita kenal. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang biasa-biasa je. Tuan-tuan, yang tak banyak sangat ilmu dia, tetapi amalan dia. Nampak? Dia mungkin hafal qul huwallahu ahad, dia amalkan tu je. Dia amalkan dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Tuan-tuan, 70,000 diutuskan oleh Allah. Kerana apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih baik kalau kita dapat tadabbur, kita dapat faham makna qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita minta tuan-tuan, nak hafal dia, kalau cikgu sekolah nak suruh anak hafal, dia kena ada gaya. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad tu apa? Samad tu tempat kita mohon hajat kita segala kepada Allah. Kan kita boleh faham. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tak ada apa? Tak ada siapa yang boleh menyerupai Allah. Kalau Allah kata perintahnya, laksanakan hukum aku, kata Allah, tiba-tiba ada satu hukum yang manusia buat, nampak macam lagi bagus. Tak ada sama. Tak boleh sama. Tak boleh sama hukum Allah dengan hukum manusia. Pasti hukum Allah lebih baik. Kena ingat tu. Tuan-tuan, kufuwan ahad tak ada. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, maka apa kata Jibril? Fahallaka ya Rasulullah anna aqbada lakal ard. Wahai Rasulullah, nak tak kalau aku tahan sekejap bumi ni? Untuk apa? Untuk engkau berselawat, doakan. Berselawat ni maknanya berdoa. Untuk kamu doakan Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Maka apa kata Nabi SAW? Naam. Maka terhenti bumi ketika itu. Terhenti seketika. Maka Nabi sempat berdoa, fasalla alaihi thumma raja'a. Maka Nabi pun berdoa. Habis doa Nabi kepada Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, maka berhentilah Nabi SAW, maka bumi bergerak semula, tuan-tuan. Kemudian Nabi pun beredar dalam perjalanan balik. 30,000 tentera nak balik ke Madinah. Tuan-tuan, mata Allah. Siapa cerita ni, tuan-tuan? Anas bin Malik. Siapa cerita ni? Anas bin Malik. Kanak-kanak orang muda. Tuan-tuan, kita orang lama. Walaupun anak-anak tadi yang tegur kita, walaupun orang tu muda daripada kita, tapi kalau benda tu betul, tuan-tuan, kita kena dengar juga. Tuan-tuan, jangan marah, tuan-tuan, sabar. Kadang-kadang orang lama ni dia cepat koyak, tuan-tuan. Kena ada sifat layyin, hayyin, jangan cepat melatah. Tuan-tuan, kita kena relax, tuan-tuan. Umur 40-an ke atas ni dia relax lebih sikit. Tuan-tuan, dia tenang aja. Tengok, minta maaf, pakcik salah. Tuan-tuan, bahkan orang muda tadi akan respect kita. Tuan-tuan, pakcik ni bagus lah. Kita tegur dia boleh terima, pakcik salah, pakcik minta maaf. Terima kasih nak. Okay, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita jadi seperti Nabi SAW. Tuan-tuan, maka sentiasa teguh pendirian dia, lembut tutur katanya. Tuan-tuan, menerima pandangan para sahabat. Itulah Nabi SAW. Terima kasih kita kepada Anas bin Malik, orang yang hebat, tuan-tuan, yang melahirkan dilahirkan daripada didikan orang yang hebat, iaitu Rasulullah SAW. Maka hadis-hadis yang kita baca tadi, walaupun ringkas, tuan-tuan, untuk budak-budak punya amalan, budak-budak lah, qul huwallahu ahad, Anas bin Malik. Tapi kalau kita buat, tuan-tuan, matinya Muawiyah tadi dalam keadaan 70,000 malaikat dan turun untuk apa? Yusalluna alaih. Confirm lah, tuan-tuan, terampun dosa dia. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Mudah-mudahan mati kita ada juga malaikat nak selawat kepada kita. Doakan kita. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah. Salah silap itu daripada syaitan, kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.